Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu pembelajaran dalam bilik darjah, kumpulan kami telah memilih tajuk isu kesihatan mental. Berikut merupakan ahli kumpulan 7 iaitu Lailatul Qadri, Hisham, Zawana, Atira, Kamal Hazi, Siti Nur Afifah, Niswa Hasina dan juga Mohaizatul Nisha. Okey, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Bagi pengenalan, kita haruslah mengetahui tentang definisi tajuk iaitu definisi masalah kesihatan mental pelajar. Definisi bagi bilik darjah ialah bermaksud tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dan merupakan tempat terpenting yang perlu ada pada sekolah. Seterusnya, kita akan memfokuskan tentang dasar kesihatan mental. Bagi mentakrifkan kesihatan mental merujuk kepada kemampuan individu, kelompok dan persekitaran untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi mempromosikan kesejahteraan secara optimum. Bagi objektif kajian, terdapat beberapa objektif yang dipilih bagi kajian ini. Yang pertama ialah mengenal pasti sejauh manakah pengetahuan guru mengenai masalah kesihatan mental pelajar. Yang kedua, mengenal pasti punca yang menyebabkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar di sekolah. Dan yang ketiga adalah menyenaraikan ciri-ciri pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental. Dan yang terakhir adalah menerangkan cabaran yang dihadapi guru dan langkah bagi menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Bagi metodologi kajian, dalam tujuan untuk mencapai objektif kajian daripada pelbagai sumber yang diperolehi, kumpulan kami telah memutuskan untuk menjalankan kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Selayang Bahru secara atas talian menerusi aplikasi Google Meet bersama 8 orang ahli kumpulan dan seorang guru jemputan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Selayang Bahru. Guru yang telah ditemu bual merupakan Puan Siti Nur Hidayah binti Muhammad Ali Khan yang merupakan guru bahasa Melayu, guru kelas tingkatan 5 serta setiausaha lembaga disiplin sekolah menengah kebangsaan Selayang Bahru. Setelah mendapatkan semua jawapan yang lengkap daripada temu bual yang dijalankan di sekolah ini, kami menjalankan satu sesi mesyuarat untuk berkongsi maklumat yang diperoleh dengan rakan-rakan kumpulan. Setelah itu, laporan lengkap dan slide pembentangan disempurnakan. Seterusnya, kita beralih arah kepada dapatan kajian. Dapatan kajian kumpulan kami yang pertama adalah ingin mengenal pasti pengetahuan asas guru mengenai kesihatan mental. Semasa sesi temu bual iaitu secara dalam talian menggunakan aplikasi Google Meet, kumpulan kami ingin mengetahui sejauh manakah pengetahuan Puan Hidayah mengenai kesihatan mental. Mengikut pengalaman Puan Hidayah, pelajarnya mengalami masalah kesihatan mental ketika wabak pandemik COVID-19 berlaku di negara kita. Sebagai contoh, sebelum Perintah Kawalan Pergerakan, pelajar tersebut merupakan pelajar yang aktif, yang sering bercakap di dalam kelas, yang periang dan sebagainya. Namun, setelah kembali semula ke sekolah, pelajar tersebut menjadi pasif dan mengalami kemurungan yang melampau. Pengkaji ada bertanyakan kepada Puan Hidayah, sejauh manakah Puan Hidayah mengambil tahu dan serius akan masalah kesihatan mental ini. Pada pandangan Puan Hidayah, masalah kesihatan mental ini memang seharusnya dipandang serius kerana mental yang tidak sihat mempengaruhi mereka dalam pembelajaran. Jika ada pelajar daripada kelasnya yang mempunyai masalah kesihatan mental seperti kemurungan, depresi ataupun anxiety, beliau akan lebih memberi tumpuan dan sentiasa mengambil berat tentang masalah pelajar tersebut. Dapatan kajian seterusnya ialah berkenaan dengan punca-punca yang menyebabkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Antaranya, punca yang boleh menyebabkan masalah mental dalam kalangan pelajar ialah keganasan rumah tangga. Hal ini kerana terdapat pelajar yang berasal dari keluarga yang sering bergolak atau ibu bapa yang sudah bercerai. Terusnya, tekanan akademik juga menyumbang masalah mental dalam kalangan pelajar. Ramai dalam kalangan pelajar menghadapi persaingan sengit dari segi akademik, termasuk jakaan tinggi daripada orang sekeliling. Keadaan ini sedikit sebanyak telah menyumbang berlakunya masalah kemurungan, kebimbangan dan stres dalam kalangan pelajar.
Selain itu, melalui temu bual, didapati juga bahawa sekiranya punca-punca ini tidak dapat diatasi dengan sebaiknya, ianya akan mendatangkan kesan yang buruk. Antara kesan yang akan berlaku adalah kurangnya motivasi dalam diri pelajar. Keadaan ini dikatakan ketara selepas pandemik COVID-19. Kebanyakan pelajar yang mengalami masalah mental akan berasa hilang minat untuk belajar dan tidak mahu hadir ke sekolah. Dapatan kajian yang ketiga iaitu menyelarikan ciri-ciri pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental. Yang pertama, penurunan prestasi akademik yang mendadak. Masalah kesihatan mental mengakibatkan akademik pelajar terjejas. Ciri yang kedua ialah kehadiran pelajar menurun. Masalah kesihatan mental juga mengakibatkan pelajar tersebut tidak hadir ke sekolah. Pelajar yang dahulunya rajin ke sekolah namun kerap bonteng sekolah setelah mendapat masalah kesihatan mental. Yang terakhir, yang ketiga, suka mengasingkan diri. Ciri yang paling ketara adalah pelajar tersebut suka menyendiri. Hal ini kerana pelajar suka menyembunyikan kemurungan dan kebimbangan mereka daripada diketahui oleh orang lain, iaitu cikgu dan rakan-rakan mereka. Dapatan kajian yang keempat, kita akan menerangkan cabaran yang dihadapi oleh guru dan langkah menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Yang pertama ialah pihak ibu bapa tidak bekerjasama dengan pihak sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa yang tidak mempercayai anak mereka mengalami masalah mental. Yang kedua adalah tingkah laku pelajar yang melampau. Hal ini dikatakan demikian kerana guru gagal mengawal situasi dalam kelas dan akan menghabiskan masa dengan menenangkan pelajar tersebut. Kesannya di sini, PDP tidak akan berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan oleh guru-guru di sekolah. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah mengatasi masalah mental pelajar. Melalui guru yang kami temu bual, antara langkah yang diambil adalah melalui program. Melalui program ini, kita boleh mendedahkan kepada pelajar tentang gejala awal ataupun tahap pengetahuan tentang masalah mental. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis SWOT, iaitu yang pertama ialah kekuatan. Kekuatan terdiri daripada kekuatan fizikal dan mental daripada guru. Menurut Puan Nur Hidayah, kekuatan fizikal dan mental amat penting yang perlu ada dalam setiap diri guru-guru. Hal ini kerana dengan adanya kekuatan mental dan fizikal daripada guru, guru dapat menggunakan pemikiran mereka dan menggunakan daya mereka untuk mengurangkan masalah mental dalam kalangan remaja di sekolah. Jadi, sekiranya guru itu sendiri tiada kekuatan dari segi mental dan fizikal, maka rosaklah juga mental dan fizikal pelajar-pelajar. Kekuatan yang kedua ialah guru digelar sebagai ibu. Menurut Puan Nur Hidayah, guru yang telah digelar ibu oleh pelajarnya sendiri adalah guru yang sangat hebat. Jadi dengan kekuatan gelaran ibu itu, beliau gunakan untuk mendidik anak-anak ataupun pelajar beliau untuk menjadi pelajar yang baik, pelajar yang cemerlang. Kekuatan yang terakhir adalah pengalaman guru itu sendiri. Menurut Puan Siti Nur Hidayah, beliau telah mempunyai pengalaman dalam memegang jawatan sebagai setiausaha lembaga disiplin sekolah daripada 2018 sehingga 2020. 2 tahun sebagai pemegang setiausaha tersebut telah membuka mata beliau dalam menangani isu masalah mental dalam kalangan pelajar. Jadi dengan pengalaman tersebut, beliau telah melalui banyak pengalaman di mana beliau berdepan dengan pelajar yang mempunyai masalah mental, mempunyai isu-isu seperti hamil luar nikah, perceraian ibu bapa, seperti masalah merokok. Analisis SWOT yang kedua adalah peluang. Peluang yang pertama adalah memberi motivasi kepada murid. Peluang yang terakhir adalah jalinan hubungan baik antara guru dan pelajar. Menurut Puan Siti Nur Hidayah, jalinan yang baik adalah dituntut antara guru dan pelajar kerana dengan adanya hubungan yang baik, maka pelajar akan mempercayai guru tersebut dan lebih selesa dengan guru tersebut. Sepanjang 5 tahun beliau mengajar, beliau telah mendengar banyak masalah dan keluhan daripada pelajar-pelajarnya. Dan beliau berasa bahawa apabila pelajarnya datang kepada beliau dan menceritakan masalah-masalah yang dilalui oleh pelajar-pelajar, beliau berasa satu jalinan hubungan yang sangat akrab dan baik terhadap dirinya dan pelajar-pelajarnya. Teruskan analisis SWOT dengan aspek kelemahan. Dari aspek kelemahan, saya dapati bahawa tiada sokongan ibu bapa untuk menyelesaikan isu masalah mental pada pelajar. Di mana terdapat setengah ibu bapa yang tidak mempunyai ilmu ataupun tidak mengetahui tentang isu masalah mental ini. Oleh hanya demikian, jika anak mereka mempunyai masalah mental, masalah kesihatan mental, ibu bapa ni menganggap bahawa perkara itu ialah normal ataupun perkara itu tidak merupakan sesuatu yang tidak penting. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita sepatutnya mengutamakan kesihatan mental anak-anak kerana ianya mempengaruhi pembelajaran juga pergaulan mereka di sekolah.
Dari segi ancaman pula, ancaman yang berlaku di sekolah adalah perubahan perilaku pelajar, di mana pelajar-pelajar yang mempunyai permasalahan ataupun mempunyai isu-isu yang tidak baik di rumah, mereka akan membawa perilaku ataupun perbuatan yang mereka lihat dan mereka alami ke sekolah. Contohnya, mereka yang sering dibuli ataupun diabaikan di rumah, mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak terjangka, seperti mereka boleh membuli ataupun mereka membuat ugutan disebabkan mereka inginkan perhatian. Hal ini boleh berlaku pada para pelajar yang mempunyai ibu bapa yang sibuk bekerja. Mereka menginginkan perhatian dan mereka melakukan perkara yang menyebabkan guru-guru marah ataupun guru-guru memberi perhatian kepada mereka. Selain itu, perubahan yang berlaku kepada pelajar lebih teruk, iaitu selepas penularan COVID-19, di mana tingkah laku pelajar semakin teruk kerana mereka kurang pendarahan dengan orang luar. Dan mereka hanya lebih terdedah dengan media sosial yang memberikan pengaruh yang buruk dan mereka mengaplikasikan perbuatan-perbuatan yang mereka tonton ke dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, wujudnya berbagai masalah sosial seperti merokok ataupun membuli, melakukan pergaulan bebas. Jadi perkara itu menjadi tidak asing dalam remaja pada hari ini. Jadi saya menganggap bahawa ancaman ini sangatlah tidak baik dan memberikan kesan yang buruk kepada generasi yang akan datang. Saya akan teruskan dengan kesimpulan. Secara keseluruhannya, tahap kesihatan mental para pelajar semakin lama semakin berkurang. Oleh hal yang demikian, kesihatan mental para pelajar wajar diambil peduli kerana ia akan memberi kesan yang mendalam kepada diri individu dalam jangka masa yang panjang. Hal ini amat membimbangkan kerana pelbagai perkara boleh berlaku sekiranya kesihatan mental pelajar tidak terjaga. Daripada hasil temu ramah yang telah kami jalankan, banyak kaedah dan solusi telah dilakukan oleh guru-guru di sekolah bagi membantu para pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mental. Namun begitu, perkara ini agak sukar untuk dilaksanakan dalam jangka masa yang pendek. Oleh itu, ibu bapa berperanan besar dan sangat penting dalam menjaga kesihatan mental anak-anak mereka. Guru-guru di sekolah juga hanya mampu mengawal dan mengambil tindakan di sekolah sahaja. Selebihnya di rumah adalah tanggungjawab ibu bapa masing-masing. Banyak kesan buruk yang boleh berlaku sekiranya kesihatan mental ini diabaikan. Hal ini kerana para pelajar inilah yang akan membangunkan dan meningkatkan imej negara kita. Sekian, terima kasih.